Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Moga di bulan puasa ini kamu semua semangat. Harap dapat puasa penuh. Dan kerja khusus bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Pilih salah satu negeri yang kamu suka. Kamu berjaya menyiapkan. Dan ini adalah bahagian 4. Bahagian 4 ni cikgu gabungkan, iaitu pertama sumbangan, langkah dan rujukan. Okey, jadi kita gabungkan bahagian 4, maka bila 4 bahagian keempat ni, maka lengkaplah kerja khusus tingkatan 1 untuk tahun ini. Dan mungkin juga boleh jadikan sebagai panduan kamu. Kamu boleh rujuk juga mungkin masa kamu tingkatan 2 nanti, walaupun tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 dan seterusnya. Sebab format kerja khusus dia hampir sama, iaitu biasanya dia akan pertama macam cikgu bagi bahagian 1, mesti ada objektif, mesti ada kaedah kajian. Bahagian kedua mesti ada pengenalan, kemudian mesti ada tajuk dia. Kemudian bahagian 3 tu, biasanya bahagian 2 dengan bahagian 3 adalah point dia. Okey, kemudian bahagian 4 tu biasanya sebut sumbangan, langkah, rujukan tu adalah biasa benda-benda yang wajib dalam kerja khusus. Bermaksud bahagian 1 dengan 4 ni adalah bahagian yang paling penting. Biasanya walaupun tajuk dia berlainan, tetapi bila menaik saja tingkatan 2 hingga seterusnya, biasanya bahagian 1 dengan bahagian 4 memang akan jadi panduan kepada kamu. Okey, semoga bermanfaat. Okey, kita terus kepada bahagian keempat, tajuk terakhir kita. Kamu pun mungkin ternanti-nanti untuk menyiapkan tugasan kerja khusus. Okey, jom kita bermula. Semangat untuk menyiapkan tugasan yang terakhir bagi siap semua kerja khusus dan kemudian boleh hantar kepada cikgu. Okey, jom semua. Bahagian keempat. Okey, dalam bahagian keempat ni, tajuk dia adalah menghuraikan kesinambungan sumbangan zaman prasejarah terhadap kemajuan kemajuan kehidupan manusia. Okey, dia khususkan kepada peralatan. Bila sebut peralatan, kamu kena ceritakan tentang peralatan. Okey. Ingat, cikgu bagi poin ni kat sini. Jadi, bukan kamu copy paste poin tu. Poin tu sebagai panduan kamu untuk membina karangan. Boleh faham? Contoh, poin pertama. Peningkatan pengetahuan tentang campuran logam, acuan dan suhu pembakaran telah membolehkan peralatan gansa dan besi dicipta bagi menggantikan peralatan batu dan kayu. Contohnya, pedang, parang, tombak, cangkul keris dan kapak. Okey, kalau kamu buat ini pendengar pertama, tak ada masalah. Kalau ada gambar, letak gambar di bawah, dan tapi jangan besar sangat. Okey, yang kedua, peralatan gansa dan besi ni merupakan, M tertinggal, minta maaf, hasil inovasi yang banyak membantu kehidupan manusia pada hari ini. Itu yang kedua. Okey, jadi seterusnya, poin ketiga. Peralatan pada zaman moden berubah apabila mesin dan jentera mula digunakan. Contohnya, pemotongan daging menggunakan mesin berbanding menggunakan batu ataupun besi. Okey, itu adalah sumbangan. Nampak? Ada 3 poin juga buat di sini. 3. Okey, jelas 3 semangat. Okey, seterusnya. Okey, 3 saja semangat. Okey, sekarang soalan seterusnya. Ni soalan yang baru.
Okey, jadi kamu akan buat perenggan. Okey, seterusnya soalan mencadangkan kepentingan memelihara dan memelihara tinggalan zaman prasejarah. Okey, soalan dia khususkan langkah-langkah memelihara dan memelihara tinggalan zaman prasejarah di negara kita. Okey, ni cikgu ada nyatakan beberapa poin maksud isi penting 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, kamu boleh gunakan poin ni, maka kamu buat satu huraian ayat. Maksud dia kamu buat ayat tu dasarkan ni, maka lengkap kamu dapat markah. Okey, ini adalah poin dia. Ingat, dalam bentuk karangan. Okey, yang pertama, menggalakkan kajian dan pendidikan tapak prasejarah. Okey, kamu boleh Google, mungkin kamu dapat maklumat, kemudian kamu buat macam satu karangan. Okey, yang seterusnya, mewartakan tapak prasejarah sebagai warisan sejarah Malaysia. Okey, untuk pengetahuan kamu, yang penyakan ekologi contohnya di Perak tu telah diwartakan. Okey, itu sebabnya dia menjadi terkenal. Macam kalau pergi dekat Kota Tampan Perak tu ada museum, kemudian dekat situ kamu boleh tengok tinggalan hasil sejarah. Okey, kalau pergi dekat Kota Tampan di Lenggong, Perak. Okey, seterusnya tindakan undang-undang. Okey, sebelum terlupa. Okey, di Lenggong tu kamu boleh mencuba kaedah ekskavasi. Dia ada tunjuk situ, kamu boleh tengok macam mana kaedah ekskavasi. Memang menarik, memang seronok. Okey. Sorry, ikhlas sekejap. Kita sambung balik. Tindakan undang-undang kepada penceroboh dan merosakkan tapak prasejarah. Okey, biasanya kalau kau nampak ada setengah filem, ada setengah buat cerita hantu lah, cerita apa, dia pergi tempat gua-gua batu tu. Tu ada setengah-setengah tu yang mungkin terconteng ke apa ke, nak tulis nama tu macam tu. Kadang benda ni yang boleh merosakkan tinggalan sejarah. Okey, seterusnya bantuan media massa untuk membuat dokumentasi tentang tapak prasejarah. Seterusnya, bantuan daripada pihak kerajaan untuk mempromosikan sebagai pusat pelancongan yang patut dilawati. Okey, contohnya macam dia cakap di Kota Tampan, memang kerajaan telah bina pusat ekologi dan kita boleh buat ekskavasi kat situ dan kita boleh tahu macam mana orang ekologi mendapatkan bahan. Kita boleh buat demo demonstrasi, tapi bukan di kawasan tu, dia buat demo satu tempat kawasan tu dan kita boleh dia pergi point satu tempat, satu point, kita belajar cara guna berus apa, tapi bukan menggunakan barang yang sebenar, tapi sebagai panduan. Maksud dia kamu boleh merasa pengalaman. Memang seronok kalau di Kota Tampan tu, dia memang ada pusat ekskavasi. Asal tempat lain belum ada jumpa lagi, hanya di Perak sahaja. Okey, kamu cuti sekolah nanti selepas PKP, mungkin boleh ajak mak ayah kamu bercuti sambil belajar di Lenggong, Perak. Memang menarik. Okey, seterusnya, peralatan pada zaman moden berubah apabila mesin dan jentera mula digunakan. Contohnya pemotongan daging menggunakan mesin berbanding menggunakan batu atau besi. Okey, ini biasa kamu nampak. Kalau kamu pergi pasar beli daging di pasar, contohnya mungkin pasar nilai ataupun pasar borong Selangor ataupun pasar borong Kuala Lumpur. Biasa kalau potong daging sekarang ni Padang, pakai mesin, dia potong. Nak segi 4 ke, nak segi 3 ke, nak segi apa, semua boleh. Bersegi-segi semua pakai mesin. Kalau sebelum ni pakai parang. Okey, kalau kita potong daging, kalau kat rumah kita pakai pisau ataupun parang nak potong tulang. Sekarang ni kecuali kamu di kedai jalan tu mungkin pakai kapak nak potong tulang tu. Tapi kalau di pasar-pasar borong nak potong tulang tu tak pakai kapak dah, pakai mesin je, surung je. Senang kan. Itulah adalah contoh berubah mengikut masa. Contoh, kalau kamu orang Selangor di Sekincan, kalau zaman dulu tanam padi, kena potong, kena bajak sendiri ataupun guna kerbau atau binatang. Tetapi zaman sekarang, kalau kamu tengok kat Sekincan, kalau kamu pernah bermalam di Sekincan, duduk dekat kontena tu, apa nama tempat juga lupa di Sekincan,
Kat situ kamu boleh merasa pengalaman bagaimana petani menggunakan mesin dia daripada mula sehinggalah mengambil padi. Semua menggunakan mesin 100%. Dan beras dulu, kalau kita tahu dulu beras tu tumbuk, sekarang tak perlu tumbuk dah, guna mesin. Itulah kemajuan sekarang. Okey, itu adalah perkembangan idea. Ingat, kita ni tadi sumbangan, sekarang langkah pelanggaran yang lain. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kesimpulan dan cadangan. Okey, tengok macam mana soalan. Okey, cikgu agihkan pada berapa? Pertama, pengetahuan, iktibar, nilai, unsur patriotisme, harapan. Okey, contoh buat pengetahuan. Ingat, mesti dalam bentuk karangan. Okey, nak copy boleh? Nak buat ayat lain tak? Okey, sekarang tengok contoh rumusan. Okey, nak copy ayat cikgu boleh? Pengetahuan yang saya dapat hasil pada penemuan tapak zaman prasejarah telah membuktikan bahawa negara kita turut mengalami zaman prasejarah. Ini menunjukkan keupayaan manusia meneruskan kelangsungan hidup dalam pelbagai keadaan. Okey, titik. Kalau ada sambung lagi, sambung. Kemudian, perenggan kedua. Okey, iktibar daripada tugas saya ini, saya dapat mencontohi kegigihan dan semangat manusia zaman prasejarah yang mampu mencipta peralatan daripada batu sehingga menjadi asas kepada teknologi kepada generasi masa kini. Okey, contohnya, kalau nak tulis contoh, cikgu tu lupa tulis contoh. Contohnya, penggunaan mesin padi. Contohnya penggunaan memotong daging. Okey, boleh faham? Okey, yang seterusnya, mungkin perenggan ketiga, nilai. Nilai ni maksud dia apa nilai? Mungkin nilai murni. Okey, contoh ayat kat sini. Kita patut bersyukur kerana dia lahirkan pada zaman apa? Zaman apa? Pilih. Kalau kamu kata zaman batu, batulah. Kalau kata zaman logam, logamlah. Kalau kata zaman neolitik, mesolitik. Kalau kata zaman moden, modern. Maksudnya kalau modern, sambungkan ayat tu menjadi satu perkataan yang lengkap. Boleh faham? Itu adalah tentang nilai. Yang seterusnya, unsur patriotisme. Maksud dia, kamu ada semangat bangga ke? Itu adalah semangat bangga pada negara ataupun semangat. Orang kata semangat tu pun sama juga. Okey, sebagai warga negara, kita perlu apa? Okey, lengkapkan ayat ni. Perlu apa? Berasa bangga, contohnya. Berasa bangga kerana apa? Kerana apa? Contoh. Okey, harapan. Apa harapan kamu? Saya berharap agar lebih, ataupun kamu nak ambil ayat lain tak salah, tapi harapan tu ni adalah contoh saja juga bagi. Jadi sambungkan, maka lengkaplah 5 perenggan. 1, 2, 3, 4. Okey, maka lengkaplah 5 perenggan. Ingat, dalam kesimpulan cadangan mesti ada pengetahuan. Kamu boleh copy saja ayat ni. Benda nak tambah boleh. Iktibar, copy saja ayat ni, ataupun kamu boleh tambah lagi boleh. Okey, nilai. Ini adalah contoh. Unsur patriotisme dan harapan. Perenggan yang kelima. Okey, boleh faham? Faham tak? Okey, seterusnya. Inilah rujukan. Okey, rujukan kamu boleh copy cikgu punya. Ini adalah buku teks yang kamu sedang gunakan sekarang ni. Okey, buku rujukan buku teks ni. Okey, melalui internet. Okey, melalui internet ni ada beberapa perkara penting. Yang pertama, macam untuk bahagian 3A tu, okey, Negeri Pahang, kalau kamu salin untuk 3A, iaitu tinggalan sejarah Negeri Pahang, kamu akan copy Negeri Pahang ni, sejarah Negeri Pahang, kamu akan copy zaman logam di Malaysia. Ni adalah semua ada, zaman logam Malaysia, masuk negeri, semua negeri ada. Okey, kemudian yang ni pun sama juga, semua negeri ada. Bukan semua negeri lah, masuk dia negeri-negeri yang ada berprasejarah. Contohnya dari Pahang, Perak, Selangor, Kelantan, Guaniah. Dan mungkin ada negeri lain, cikgu tak sebut, minta maaf. Okey, yang ni. Tetapi, kalau kamu buat tinggalan sejarah negeri Perak, kamu akan guna dua benda ni. Yang pertama, kempen warisan Lenggong, weebly.com.
penemuan ekologi di lengkung HTML. Ini kamu akan tengok kalau klik ni. Yang kedua, www.perak.government.gov.my Index PHP Kerajaan Negeri Info Umum Sejarah Ringkas. Ini adalah untuk negeri Perak. Jadi jangan tersalah. Maksud dia, kalau kamu pilih negeri Pahang, kamu akan ambil ni sejarah negeri Pahang 1, 2, 3 ni. Zaman logam di Malaysia dan zaman prasejarah di Malaysia. Itu kalau kamu ambil negeri Pahang. Tetapi kalau kamu ambil negeri Perak, kamu akan ambil dua di bawah ni, campur dengan zaman logam dengan zaman prasejarah di Malaysia. Ingat, jangan ambil semua. Sebab kamu bukannya buat tinggal sejarah untuk dua negeri. Kamu buat satu negeri. Ini contoh untuk negeri Pahang dan negeri Perak. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Okey, lagu pun lagu happy. Okey, kita masih happy sebab lengkaplah bahagian keempat, tugasan, sumbangan, langkah dan penutup untuk kerja khusus tingkatan 1. Okey, cikgu harap video ini bermanfaat dan boleh kamu gunakan pada dekatan seterusnya, sebab cikgu rasa bahagian 1 dan bahagian 4 adalah biasanya kamu akan guna. Naik saja dekatan berapa pun kamu akan guna. Ini adalah sebagai panduan, dan video bahagian 2 dan ketiga tu biasanya adalah point. Okey, sekiranya video ini bermanfaat pada kamu, gua harap kamu boleh share, like dan subscribe. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey.